سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا الرشد وأعذنا من شر النفس وبعد. Yang saya muliakan Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya hormati barisan tuan-tuan imam, yang saya muliakan pengurusi masjid dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang saya hormati barisan para ustaz-ustaz, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti biasa juga, marilah kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya untuk sampai ke masjid ini. Rasanya kali kedua saya sampai ke sinilah rasanya. Dan Allah taala memilih tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama pada malam ini bagi kita sama-sama mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi suka kepada majlis ilmu, dan Nabi sangat suka untuk bersama-sama dengan halaqah ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini tajuk untuk kita sama-sama fikirkan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencetus transformasi ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Allah berfirman yang mafhumnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diistilahkan fil ummi, mengikut Ibnu Katsir, iaitu nabi dibangkitkan dalam kalangan umat manusia yang buta akidah, umat manusia yang sangat jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jahil dalam arti kehidupan dia. Dan Nabi dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi, Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, memberi pencerahan kepada akidah-akidah mereka, kefahaman-kefahaman mereka terhadap ketuhanan. Nabi mengajar mereka ini dengan kitab Al-Quranul Karim. Nabi mengajar mereka dengan hikmah ataupun ilmu-ilmu. Dan sebelum pada itu, Allah Ta'ala memberitahu pada kita bahawa umat-umat manusia pada ketika itu dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Jadi tuan-tuan, ayat ni sekaligus dah dapat kita fahamkan bahawa Nabi di antara Rasul-Rasul yang dibangkit oleh Allah SWT, dan Nabi merupakan Nabi yang akhir zaman. Allah Ta'ala bangkitkan, dan dengan bangkitnya Nabi SAW itulah yang menjadikan umat itu menjadi bagus, menjadi baik. Sebab Allah Ta'ala kata sebelum itu umat manusia, bagaimana tuan-tuan pun tahu dalam sirah disebutkan tentang umat manusia, subhanallah, teruk sangat, teruk sangat dari segi akidah mereka, dari segi adat budaya mereka, dari segi kehidupan mereka dalam bermasyarakat dan berbagai-bagai perkara, semua mereka itu dalam keadaan jahiliyah. Ini tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dengan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mengubah manusia. Bila kita lihat, saya nak ambil contoh mula-mula sekali, siapa manusia yang sangat hebat yang diubah
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi berjaya membentuk selain daripada sahabat-sahabat lain. Saja saya nak pilih seorang manusia yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni tuan-tuan, ketika dia nak wafat, dia ditikam oleh musuh Islam yang bernama Abu Al-Lu'lu'ah Al-Majusi. Ditikam. Ada riwayat mengatakan dia ditikam dengan senjata yang sangat-sangat bahaya. Dikatakan pisau yang bercabang dua matanya. Cuba bayangkan, ditikam di perut. Ni tikam betulnya, bukan drama swasta, bukan ni. Ditikam. Ketika Umar tengah sakit tu, datang sahabat mengelilingi Umar, datang sahabat-sahabat memujuk Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kata sahabat, apa yang kamu nak risaukan Umar, kata dia. Kamu beriman kepada Allah ketika orang lain semuanya kafir, ramai yang kafir. Kamu dipilih oleh Allah Ta'ala beriman. Kamu bermujahadah bersama dengan Nabi, kamu berjihad bersama dengan Nabi, menegak dan membangunkan agama Allah SWT. Ketika itu Nabi dan Islam itu dihina. Islam itu dihina. Dan kata sahabat lagi pada Umar, wahai Amir Mukminin, kamu yang sehatilah. Rasulullah itu sangat redha kepada kamu. Rasulullah itu sayang pada kamu, suka pada kamu. Kalau kamu mati pun, kamu mati syahid, dah pasti masuk syurga Allah Ta'ala. Ni sahabat memujuk Umar. Manusia yang saya nak sebut sebagai manusia, salah seorang yang telah ditransformkan ataupun telah diubah, telah dibentuk, telah dibina oleh Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik. Dulunya memang manusia, tuan-tuan tahulah, tak tahu pun buat-buat tahu je kan. Umar ni memang hebat lah, memang hebat. Apa jawapan Umar? Umar kata, wahai sahabat, kita ni, kata dia, sering tertipu dalam hidup ini. Kita sering tertipu dengan puji-pujian. Kita ni bila orang puji, kita syok sangat, suka sangat. Jadi kamu, ketika aku dah di penghujung usia ni, kamu datang memuji-muji aku lagi. Tapi kata Umar, bagi aku setakat puji itu tak ada apa-apa. Kalau hari ini, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau Allah Ta'ala mengizinkan aku harta-harta, Allah izinkan aku beri harta yang banyak pun, ni ujung usia aku ni, ujung hayat aku ini, aku akan pasti gunakan harta itu untuk menebus akhirat aku, kata Umar. Dah last minute. Walaupun Umar macam itu yang disebut oleh sahabat, dengan kehebatan dia, dengan amal dia, dengan jihad dia, dengan kerja menegakkan agama Allah Ta'ala, dengan kerja-kerja agamanya, Allahu Akbar. Umar kata, kalau hari ni sekarang ni Allah beri harta pada aku banyak, aku nak tebuskan dunia ini. Dan begitu juga dengan kehidupan ini, andainya ada pangkat, ada kedudukan, pangkat dan kedudukan itu juga nak ditebus akhirat itu. Apa-apa yang ada pada kita, contohnya masa juga, masa yang lebih yang ada pada kita sekarang ni pun juga nak tebus akhirat. Nak ceritakan, kalau tuan-tuan tengoklah, kalau kita dapat mengimajinasikan bagaimana hebatnya Umar ni, kalau setara ni, setara ini manusia yang telah diubah, yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Cuba bayangkan tuan-tuan. Inilah. Jadi kalau kita bincang tajuk Nabi itu pencetus transformasi, dia bukan sekadar pencetus. Nabi itu memang membawa manusia, membina manusia, bukan setakat cetus-cetus. Memang betul-betul original punya, untuk bangkitkan manusia, untuk jadi manusia beriman. Sebab itu Allah Ta'ala bangkitkan Nabi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, malam ini sebagai intipati pada cerita kita, sebagai mengenang Nabi SAW, sebagai menganti Nabi SAW, kita bukan nak cerita sangat tentang perkara-perkara biasa. Tapi sekarang ni, kalau boleh saya nak cerita dengan tuan-tuan, apa agak-agaknya tips, apa agak-agaknya cara untuk kita menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, sebagai manusia yang barangkali boleh mengambil daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW itu, yang telah diambil oleh Nabi SAW itu, yang diajar oleh Nabi itu, supaya kita dapat amalkan.
Bagaimana nak membina manusia yang Nabi kata sebelum ini manusia itu memang sesat, sebelum ini manusia itu memang rosak, sebelum ini manusia ini memang punah, dengan cara yang Nabi buat terus tercetus, terus terbina manusia menjadi manusia yang terbaik pada ketika itu tuan-tuan. Apa cara? Itu cerita kita pada malam ni. Tadi belum ceramah tu muqaddimah dia. Ni baru ceramah dia. Jadi tuan-tuan, sebab itu cara yang pertama, mudah saja kalau kita tuan-tuan nak membina kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala dah bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk manusia, yang pertama sekali yang kita kena laksanakan, bagaimana Allah Taala arahkan kita. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira. Yang pertama sekali, oleh kerana kita ni dah semua ni dah dapat ajaran Nabi SAW, dah terbentuk dah. Sebab yang datang malam ini saya tahu ini memang orang hebat-hebat ni. Ini memang jemaah masjid ni jemaah yang memang tegar, memang dah ahli sini dah. Memang nampak gaya tuan-tuan pun memang gitu. Nampak memang dah yang memang tiap-tiap malam ada. Jadi ya senanglah saya nak cerita. Dah kalau datang tiap-tiap malam, hari-hari setiap masa ketika kita beramal dengan agama Allah Ta'ala, senang saja. Ketika mana Allah Ta'ala sebut Al-Quran, yang pertama sekali nak meneruskan penghidupan kita kerana sayang cinta pada Nabi SAW, fastaqim kama umirta. Itu yang pertama sekali. Hei Muhammad, fastaqim kama umirta. Beristiqamahlah. Artinya kita kena teruskan sekarang ini. Teruskan, jangan berhenti. Ada orang dia berhenti. Ni musim baru balik pada Mekah baru-baru ni. Ada lagi Pak Haji yang baru balik pada Mekah. Dah berhenti dah datang ke masjid, nampaknya setengah tu. Dia tanya pasal tak datang. Banyak dah kata dia. Aku semayang sana 100,000 Allah bayar. 30 hari duduk Mekah, kira lah. Padan dah kata dia. Kalau aku tak pergi masjid tak apa dah, cukup ni kata dia. Ni dia tidak beristiqamah. Allah arah pada umat Nabi Muhammad, Allah arah pada Nabi ni, fastaqim kama umirta. Kamu kena, kata Allah Ta'ala, yang pertama sekali beristiqamah. Sebab itu Ibnu Katsir kata ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengarahkan Rasul yang pertama sekali, dan nak mengarahkan hamba-hamba dia supaya terus dengan amal ibadah, jangan berhenti. Sebab itu Umar tadi dia dah kata, kalau Allah beri dia hidup tuan-tuan, Allah beri dia hidup, kalau dia ada harta yang dia ada tu, dia nak beli akhirat, nak tebus akhirat. Sebab akhirat ini tuan-tuan bukan benda yang mudah, perjuangan yang sangat panjang sangat perjuangan kita. Kalau nak dikirakan hari ni tuan-tuan, sikit sangat yang kita ada, ya, agak-agaknya nak banding dengan akhirat nanti. Sebab hari akhirat nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba bayangkan bagaimana takutnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu kita menggeletar tuan-tuan, tak usah ceritalah, ya. Baik itu manusia tu dia nanti dia akan berhadapan. Sebab itu kita kena sedia. Umar kata pada ketika itu, ya, kalau aku ada apa-apa, aku nak gunakan untuk akhirat saja. Dunia dah cukup dah. Macam kita semua dah cukup dah dunia. Nak apa lagi tuan-tuan, dah ada semua dah. Ya, isteri dah ada, nampak rayanya. Bukan 1, 3, 4 setengah tu kan. Dah cukup dah. Padanlah. Tak payah tambah 5. Dah. Padan dah. Orang perempuan, suami dah ada, anak dah ada, cucu dah ada setengah tu, kereta dah ada, rumah dah ada, semua ada. Nak cari apa lagi? Kita untuk tua ni tuan-tuan, macam saya ni, saya tak tua sangat lah sebenarnya kan, ya. Padanlah, cukuplah. Yang kita nak cari ni, nak berhadapan dengan Allah SWT, nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut dalam sebuah hadis yang lain, kalau kita fikirkan kenapa kita mesti beristiqamah dengan ajaran Nabi SAW. Kenapa? Sebab itu kata dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, dia katakan bahawa pada hari mahsyar nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari mahsyar nanti tuan-tuan, Allah berdiri di hadapan kita. Dalam hadis kata yaqbidullahul arda wa yatwis samawat biyamini. Allah nanti menggenggam bumi dengan tangan dia ni. Tuan bayangkan hebatnya, besarnya Allah Ta'ala. Allah genggam bumi dengan tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya. Artinya nak ceritakan,
hebatnya Allah Ta'ala itu, dalam hadis yang lain dia katakan Allah menggulung ni langit dengan bumi ni tuan-tuan bagai menggulung kertas. Cuba bayangkanlah. Sebab itu dia katakan mahsyar itu nanti tuan-tuan, tanahnya sama rata je, rata tanah ni. Nabi kata sama rata. Kenapa sama rata? Tak ada bukit, tak ada lekuk, tak ada busuk-busuk jantan, tak ada. Semua sama je. Tak ada. Sebabnya letupan kiamat itu sangat dahsyat. Sehingga kan gunung-gunung batu itu menjadi debu. Macam kita tuan-tuan beras tu kita mesin nak buat tepung, nak. Jadi benda yang halus ni dia mudah rata. Jadi bila tengok dihamparkan bumi itu, tuan-tuan, rata bumi. Kenapa? Sebab letusan yang sangat kuat itu, hingga bumi, hingga batu batan semua hancur. Dalam hadis yang lain Nabi itu bukan setakat batu batan, bukit-bukit ni bukan itu saja. Ni, langit itu cair, kata Nabi, bagaikan cairnya besi. Dan gugur bintang-bintang itu, gugur matahari. Allah, ini Allah Ta'ala, Allah bila Allah Ta'ala gulung tuan-tuan jadi rata. Bila bentak rata, Allah berdiri di hadapan kita. Ketika itulah punya powernya Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, ketika Allah berdiri di hadapan kita tu, manusia ni semua nak sujud dengan Allah Ta'ala. Hari ni tak sujud, ramai lagi yang tak semayang ni sebenarnya. Ramai lagi tuan-tuan, ni kira ramai dah ni. Saya duk kira-kira tadi maun 4, 5, 6, 7 ribu dah ni. Kalau campur selipar kasut lah, lebih kurang gitu. Ramai dah. Tapi ramai lagi yang tak semayang, ramai lagi tak beribadah, ramai lagi yang berada di luar sana. Cuba tengok, Allah berdiri pada ketika itu, kata Nabi SAW, tuan-tuan, dengan keadaan yang hebat begini, semua orang nak sujud dengan Allah Ta'ala. Semua manusia sujud. Orang beriman sujud, orang kafir sujud, orang munafik sujud, semua sujud Allah Ta'ala. Ketika itu Allah tak beri dah sujud. Orang beriman je boleh sujud. Orang beriman molek sujud macam biasa kita sujud ni. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah tak izinkan sujud. Lalu Allah Ta'ala pusingkan muka mereka ini ke belakang, dan mereka itu, kata Nabi, sujud dengan tengkuk mereka. Arti tengkuk dengan tekuk ni, kepala nak ke belakang. Allah tukarkan punggung mereka itu bagaikan tanduk lembu. Huduh mereka tengok belakang dia. Ni sujud begitu, terpaling muka ni. Orang kafir, orang munafik. Kita beriman tak lah begitu, tuan tak dapat sujud Allah. Allah berdiri itu punya hebat. Allah berfirman, kata Nabi, ni hadis sahih, summa yaqul, Allah berfirman, anal malik, aku raja hari ni. Aku raja hari ni. Tuan-tuan sekalian, hari ni pun kita tuan-tuan, kan, kalau orang-orang yang hebat-hebat kita pun gerun, tak tuan-tuan tak? Ya, betul. Siapa-siapa orang hebat kita gerun. Tuan-tuan kerja pejabat, bos kita bukan lekeh-lekeh tuan-tuan, kan? Orang hebat-hebat kita takut. Kata tuan-tuan di pejabat KSU nak turun, tuan-tuan takut. Ketua siusaha mesti hebat. Dia kata pakai kok belaka, ikat tali leher. Walau tak biasa ikat tali leher sampai ke lutut tali leher, contoh tuan-tuan. Ikat juga kerana takut. Orang besar takut. Allah Ta'ala Malik, aku raja. Aku raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja di bumi kemarin? Arti mana siapa-siapa yang memerintah bumi kemarin? Mana orang-orang yang berkuasa di bumi kemarin? Mana? Allah tanya. Itulah Umar kata, aku sangat takut, kata Umar, sebab Umar ni termasuk daripada orang yang memerintah bumi itu. Allah tanya, mana orang yang memerintah bumi? Mana? Ainal jabarut, mana orang-orang sombong samsing hari mana dia? Mana? Ainal mutakabbirun, mana dia orang yang takabur, ya? Yang dulu-dulu takabur sangat, ya? Mana dia? Ni Allah tanya pada ketika itu. Inilah ketika yang saya nak sebutkan tuan-tuan, bagaimana ngeri takutnya kita. Jadi alat ini digunakan oleh Nabi SAW untuk mentransformasikan manusia. Manusia ni tuan-tuan, dia tidak akan, kalau dia tidak kenal Allah Ta'ala, dia tidak akan beriman. Cakap terus-terang. Kalau kita tak kenal Allah, tak tahu Allah tu hebat, kita tak akan sujud pada Allah Ta'ala. Cakap terus-terang. Hak yang tak semayang, hak yang tak sujud dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang buat dosa semua tu, kerana dia tak kenal Allah lah. Dia tak kenal Allah. Senang je. Ibarat beginilah tuan-tuan, contoh mudah. Katakanlah kita ni tak tahu
Contohnya satu binatang itu bisa. Nak tak binatang dia, hak bisa sekali. Ular lah kata tak? Ular paling bisa sekali tuan-tuan. Kalau di Afrika tu dia panggil black mamba. Nama ular hak bisa sekali. Tuan-tuan tak kenal, saya pun tak kenal. Saja je khabar. Black mamba ni ular dia dalam mulut dia hitam. Dia punya kelajuan lari tu laju duduk atas pokok. Di dalam National Geographic lah. Kita sini katakanlah ular benda paling besar sekali yang bisa sekali, king cobra lah. Katakanlah orang dia tak kenal, budak, mak dia duduk di rumah, mak dia duduk masak, mak ular masuk dalam rumah. Lalu ular, king cobra, black mamba, tak kira ular besar. Ular apa? Bisa sangat ular. Hak yang budak-budak dah mengakak ni tuan-tuan, dia tak kenal ular. Dia ambil ular, ambil gayuk tekuk je, relax je. Mak dia menjerit tuan-tuan, pecah kuali. Ular, habis rem mak kuat. Dengar ke balai bomba. Dengar, mari bomba tu. Peranjak mak dia takut. Kenapa mak dia takut? Kerana mak dia kenal ular ni bisa. Dia patuk 3 minit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Mak dia menjerit, anak dia relax je, dek je. Kenapa? Kerana dia tak kenal ular tak bisa. Ni orang Allah Ta'ala gitu. Nabi nak khabar pada Allah Ta'ala ni, pada orang pada ketika itu. Inilah hebatnya Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi berdiri nak membentuk umat yang pertama-tama, ya, Nabi naik atas bukit Safa itu nak beritahu pada kaum keluarga dia supaya menyembah Allah, supaya tunduk pada Allah, jangan sembah berhala. Nanti kamu Allah campur dalam neraka. Beri faham biar ada rasa takut. Ini nak mentransformasikan kita biar kita takut dengan Allah Ta'ala. Berlatih takut, berasa hebat Allah Ta'ala. Ni tengok banjir besar tuan-tuan, banjir besar, main-main banjir besar. Saya ni hari ni bawa kereta ni 9 jam ni, 9 jam ni. Turun pukul 10 pagi pada Gua Musang tadi. Bawa kereta pusing kok Kuala Lipis masuk sampai ke Kuantan. Salin baju, naik kereta, mari sini pula ceramah 9 jam. Kes banjir tuan-tuan ni, kes banjir. Kes banjir punya pasal 9 jam bawa kereta nak mari ceramah ni. Nak balik pula ke Kuantan. Mana ni? Allahu Akbar. Kenapa? Nak cerita hebat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hebat. Dia hebat. Setakat kita ni apa sangat tuan-tuan. Dia boleh buat belaka-laka. Jadi bila kita berasa takut dengan Allah SWT ni tuan-tuan, baru kita berasa. Tengok air banjir yang sangat besar. Saya kebetulan tahun ini dapat melihat dengan mata sendiri banjir punya hebat di Kelantan. Allahu Akbar. Ngeri tuan-tuan, ngeri sangat. Tak ada berapa jam saja habis tenggelam belaka. Allah ni punya kuasa. Kalau kita fikir dengan mikiran kita lah, Allahu Akbar, harap kain hujan berapa hari je hujan. Kalau tak ada, kata kita lebih kurang 1 ton deram lah, 2 ton deram, gitu je hak tak ada. Setakat hujan. Tapi bukan itu aja. Allah ni kuasa. Bila nak suruh banjir saja, macam Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qamar. Gitu. Allah khabar guna senang saja. Allah Ta'ala kata, fafatahna abwabas sama' bima'im munhamir. Lalu Allah Ta'ala kata, kami buka pintu langit itu supaya hujan itu turun mencurah-curah. Siapa buka? Allah. Allah boleh turunkan hujan. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma' ala amrim qad qudir. Dan kami, kata Allah Ta'ala, pancutkan, keluarkan air daripada bumi itu. Faltaqal ma' ala amrin qad qudir. Lalu tuan-tuan, air yang atas bertemu dengan air bawah, mereka berkongsi bersama-sama, ya, hinggalah mereka itu melaksanakan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai melaksanakan urusan Allah Ta'ala. Air bumi naik, keluar, air langit turun. Kuasa dari Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Kuasa Allah Ta'ala ni. Nabi nak khabar ni teknik cara nak mentransformasikan manusia biar dia takut dengan Allah Ta'ala. Kalau kita khabar lain, tak ada jadi apa-apa. Mari semayang belaka, siapa semayang kita beri RM10. Mari semayang itu. Esok tak ada duit, tak mari dah. Tak, betul? Kalau betul angguk pula. Kurang-kurang gerak sikit. Tapi kalau takut dengan Allah Ta'ala, oh tuan-tuan, berasa ni. Ni orang duk azan tu berasa. Kita dengan Allah Ta'ala memang kita sombong-sombong sebenarnya. Dengan Allah Ta'ala ni kita tuan-tuan kerana tak takut Allah Ta'ala. Panggilan Allah Ta'ala tu buat tak kisah je.
Kalau waktu Allah Ta'ala tu kita beri waktu yang macam mana? Waktu hujungnya. Isteri kita di rumah ni, ada tak semayang lagi berkali masa ni? Kenapa? Dia duk masak nasi, dia basuh pinggan, dia buka kain dan washing machine dan berbagai-bagai lagi. Ada hujung waktu tengok dan pergi maghrib dan lagi dia ambil hujung je. Ni dengan Allah Ta'ala ni bagi hak. Kalau nak mudah ceritanya tuan-tuan kita ni, waktu bukan prime time cakap kampung saya. Sini bahasa tak tahu bahasa sini mana panggil. Lain dah. Bukan waktu utama kita dah. Patutnya Allahu Akbar zoom selalu. Kenapa? Waktu utama. Hak ni patutnya kita beri pada Allah Ta'ala ni. Sebab Allah tu hebat, Allah tu berkuasa, Allah tu gagah. Hak tu patutnya. Ni dah ujung. Dan lagi. Nabi qada je lah kata dia. Mudah sangat cerita. Dengan Allah begitu, kita buat begitu. Tapi Allah kuasa tuan-tuan, Allah kuasa. Ni kalau waktu memang macam tu kita bagi. Sedangkan kita nak minta dengan Allah Ta'ala, nak minta yang berkualiti. Beri ke Allah Ta'ala tak berkualiti. Ya, baju kita semayang, bukan tuan-tuan dan cerita orang lain. Baju tak pakai dah. Isteri kita kutik ni, apa kata ni kata nak sedekah ni, nak atas orang banjir ni, atas orang banjir. Ambil tak sah tu, boleh buat semayang lagi tu, dia khabar gitu. Hak tu hak nak tak pakai, hak comel tak pakai. Hak kita tak tergamuk dah. Kadang-kadang kita tergamuk menghadap Allah Ta'ala. Hak kita nak pergi pasar, kita nak pergi ke supermarket, kita nak keluar, kita tak tergamuk dah pakai. Hak tu kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Maknanya kita oleh kerana menganggap Allah Ta'ala tu tak gunanya, gitu persembahan kita. Tapi bila minta Allah Ta'ala, cuba tengok, ada orang minta hak lekeh-lekeh tak? Orang muda nak menikah, dia minta dengan Allah Ta'ala, dia minta, ya Allah Tuhanku, beri pada aku yang isteri comel, bijak, cerdik. Allah, kalau boleh package Allah, package Allah. Cakap Tuhan gitu. Tuhan faham cakap package pun. Dia tak khabar, Allah Tuhanku, kau berilah bini kat aku. Kau tak ada mata sebelah tak apalah Allah. Tak ada mata tak apa. Boleh lah asal boleh yang kaki hilang sebelah tak apa juga. Jarang. Kalau minta mesti power pun. Minta anak nak Zulfaisal. Ya Allah Tuhanku, kau ni pada aku ya Allah. Anak ya Allah, aku dapat A+. Bukan A saja, A+ pula lagi. Tengok. Tapi bila kita ngadap Allah Ta'ala, tak ada rasa takut. Inilah Nabi nak khabar asal pada cerita inilah. Sebab itu tuan-tuan, seorang ulama, tuan-tuan pun kenal saya khabar ya, namanya Malik bin Dinar. Kenal dah? Tak kenal? Buat-buat kenal je, jangan susah hati. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kata, apabila kita berasa takut dengan Allah Ta'ala, kita ni kadang-kadang berasa takut dengan Allah Ta'ala. Musim banjir ni takut sikit, tak tahulah kau banjir pun tak takut. Tengok-tengok pindah duduk masjid pun, orang azan tak semayang juga, duduk isap rokok relax je. Tu tengah kena banjir tu, nyaris dah nak mati dah, tak semayang lagi. Tengok tengah-tengah banjir ni balak bencana Allah Ta'ala turunkan. Ada lagi yang ambil kesempatan pergi ke rumah orang, kebah barang orang, pecah supermarket, ambil barang semua. Siapa khabar suruh lewat gitu? Siapa khabar? Allah baru nak duga sikit saja, tapi kita tak berasa takut dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan kata Malik bin Dinar, kalau kamu sudah rasa, pernah datang rasa takut dalam diri kita, tuan-tuan pernah tak rasa takut? Yalah, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, tak ada rasa kan? Mesti ada. Takut tu jangan sebulan sekali, kalau boleh setiap masa dan ketika berasa takut Allah Ta'ala. Kata dia, bila kamu berasa takut pada Allah Ta'ala, maka takut itu kita kena tambahkan takut lagi. Kan kita ada pernah rasa takut. Kalau kita takut ke hantu, contoh hantu ni kita takut sebab kita bayangkan muka hantu tu. Kita tengok seram malam Sabtu kan, seram Sabtu, kita bayang, kita jalan seorang, kita terbayang tengok drama itu, kata dia gini lah tu, kata dia mata merah, rambut lebak, kata dia baju putih, kita bayangkan dalam kepala kita, betul tak? Sebenarnya kita tak pernah jumpa pun, itu drama swasta je.
Tak ada apa. Kita bayang. Dia naik atas pokok. Terjun. Tekak-tekak. Gigit tekak. Mati orang tu. Kita dalam kepala kita. Bila kita bayang tu, rasa takut ni. Takut tuan-tuan. Bawa kereta nak tekan minyak, tekan ke brek. Apa kereta tak jalan? Sungguh pegang dia tu. Rupa dia tekan brek rupanya. Gitulah. Gini, kita dengan Allah Ta'ala ni, kita kena datangkan takut. Berasa takut Ta'ala. Fikir lagi. Apa hebat Allah SWT? Apa hebat Allah Ta'ala? Kena datangkan rasa takut. Nabi pesan pada kita tuan-tuan. Jadi sebab itu, ya, kata Malik bin Dinar, dia rasa takut, datangkan takut. Nak istiqamah dengan rasa takut pada Allah Ta'ala, maka kata dia, kamu mulalah melakukan semua kerja-kerja perintah Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala suruh. Tinggallah hak Allah Ta'ala larang tu. Tinggal. Biar datang. Orang perempuan kita contoh, ya. Orang perempuan, kata orang perempuan sikit. Orang perempuan ada kata-kata dia sakit hati pula, kan? Dia kata tak sedap ceramah tadi, kata dia. Apa tak sebut langsung kita, dia kata. Saya sebutlah ni. Orang perempuan yang beriman, dia rasa takut. Duduk di rumah bimbang sok mau jiwa ni. Duduk. Apa bimbang? Dia bimbang pertama dalam kepala dia mikir, aku ni dah buat baik betul ke dengan isteri aku ni, dengan suami aku ni. Suami aku puas hati tak dengan aku ni, tak tahu ni. Orang perempuan dia kena datang rasa bimbang tu. Ada tak perempuan rasa gitu? Ada. Perempuan ada rasa? Tak ada. Tak ada harapan lah, kan? Kita dah, kita masak. Suami aku suka ke masakan aku ni? Suka dah. Dia suka dah ni. Ni taste dia ke ni? Contoh gitu. Perempuan pakai perfume air wangi. Suami aku suka kain wanginya ni, ataupun dia kata macam air kecil kucing, contoh kayak gitu. Sebab itu kena tanya, abang suka tak bang? Suami kita suka, okey pakar. Kenapa? Ini takut. Bila rasa takut itu kena teruskan. Datang rasa takut. Nabi, tuan-tuan muslim-muslimat, satu hari, ya, pernah berlaku pada anak Nabi sendiri, Fatimah Az-Zahra. Fatimah ni di antara manusia yang telah disenaraikan sebagai permata syurga. Ni Fatimah ni, ya. Khadijah, Fatimah, Asia, dan yang ketiga, yang keempatnya Maryam. Ini manusia yang Nabi sebut di syurga dia macam permata syurga. Iron Lady lah cakap lebih kurang kalau bahasa kita sini. Dia memang ni orang paling hebat di syurga nanti, paling hebat. Satu hari tuan-tuan, Fatimah ni, sebab nak cerita takut ni, satu hari dia bercakap bergurau-gurau dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni suami dia. Bergurau. Macam kita juga kan, isteri kita bergurau, cerita-cerita, cakap pada kita. Bagai-bagai cakap. Bila kita balik je kerja, kita duduk atas kursi, bini pun datang, abang, tadi tu bang, abang, gitu contohnya kan. Abang bla 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 bla, gitu cakap kita. Jadi satu hari biasalah cakap kadang-kadang tercerita orang. Cerita tak baik orang. Jadi Fatimah ni bercakap Ali, satu perkara yang tak menyenangkan hati Ali pun masam muka, nampak serius. Orang lelaki yang macho macam tu kita dengan isteri kita, hak tak suka nampak serius sikit. Bini kita nak acu nak ngepak ni, timbuk keng tepi ni, macam marah. Bini yang sensitif, suami ai marah lah tu, kayak gitu. Fatimah sedar suami dia marah. Ali marah, dia kata, Ali minta maaf. Ali senyap masa. Dalam hadis kata, Fatimah datang pada belakang, datang pada rusuk, datang pada depan, keliling Ali 70 kali keliling Fatimah, minta Ali dimaafkan. Maafkan dia sebab silap cakap. Kenapa? Menjadikan suami tak redha, takut dengan Allah Ta'ala. Akhirnya Ali senyum. Nabi kata, ya Fatimah, nasib baik Ali senyum. Ali maafkan kamu. Kalau Ali tak maafkan kamu, dosalah kamu, masuk neraka kamu Fatimah. Lebas cara mana pun masuk neraka. Sebab apa? Sebab wanita ini tuan-tuan, syurga dia, yang mana-mana wanita yang diredha oleh suami dia, maka dia masuk syurga Allah SWT. Amal ibadah bagus, masjid mari sokmo, ceramah dengar, dengan suami beken. Suami tidur atas motor, makan nasi lemak je, tak masak dia. Malahnya. Buat air, malah. Kesian ke dia. Ini cerita takut sikit. Kata Malik bin Dinar, benda ni akan datang kadang-kadang kan. Kita kadang-kadang datang, bila rasa takut, sila terus
Dan jangan lupa kita kena buat amal ibadat. Untung rasa takut. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, Nabi mentransformasikan mereka menjadi orang yang baik. Bukan transformasi menjadi transformer, bukan. Transformer tu cerita wayang tu. Mana menjadi bagus dengan mendatangkan pertama rasa takut. Rasa takut dulu dengan Allah Ta'ala. Al-khawf itu paling penting sekali ubat dia. Kita perlu datangkan rasa takut. Tengok banjir, berasa takut. Takut sangat. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala pernah datangkan banjir yang sangat besar. Yang sangat besar. Dulu-dulu. Cuba ingat betul-betul. Nabi Nuh AS pernah Allah Ta'ala datangkan banjir. Kalau kita cerita sebab banjir dekat dengan kereta. Allah Ta'ala kata wahya tajri fi maujin kal jibal. Sampai gitu sekali kapal Nabi Nuh tu berlayar ya, dengan ombak banjir itu kal jibal, bagaikan gunung, bagai bukit besarnya. Allahu Akbar. Siapa buat ni? Allah boleh buat besar lagi lepas tu. Datanglah rasa takut. Ini peluang sebenarnya. Allah Ta'ala bukan nak mengazab kita. Jadi siapa-siapa yang rasa takut dengan Allah Ta'ala, ya, untung sangat. Sebab itu ya, takut. Bila datang rasa takut pada Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala kata wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kebesaran aku. Allah Ta'ala kata hadis qudsi, ya, inni la ajma'a ala abdin khawfaini wala amnaini. Aku Allah Ta'ala kata tidak akan himpunkan kepada hamba aku itu 2 kali rasa takut, 2 kali rasa aman. Tak. Takut ni hanya sekali saja. Hak takut macam mana? Man khafati fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa-siapa atas muka bumi ni Allah Ta'ala khabar datang rasa takut pada Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, amantahu fil akhirah, Allah beri amanlah akhirat dia nanti. Dia tidak atas dunia ni takut Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala. Akhirat dia tidak akan takut, dia akan rasa aman. Sebab itu sahabat Nabi SAW dalam satu kisah, kalau saya nak cerita tuan-tuan pun tahu, tak apalah kita cerita ni hadis Nabi kan. Hadis Nabi ni patut diulang-ulang selalu. Antara tanda kejayaan seseorang tuan-tuan, ya, orang-orang berjaya, orang hebat, orang-orang yang suka pada hadis Nabi. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, seorang yang bernama, ya, Umar Abdul Aziz, tuan kenal tak? Umar Aziz Khalifah Umayyah, cucu cicit dah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan setiap hari dia akan panggil para orang-orang hebat-hebat hadis ni mari ke rumah dia. Dia panggil ke rumah dia. Dia suruh baca hadis-hadis Nabi ni. Baca hadis Nabi. Baca. Orang mari rumah dia, dia suruh baca hadis Nabi. Kenapa baca hadis Nabi tu? Nak suruh datang rasa sayang pada Rasulullah SAW satu. Dia bacakan hadis Nabi. Dia baca. Yang kedua, nak datangkan rasa takut dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, nak berasa bahawa Nabi itu tidak jauh dengan kita. Nasihat Nabi semua sekali itu tuan-tuan, semua akan datang, ya, bila kita dekat dengan hadis Nabi. Ini tanda kecemerlangan. Waktu azan, jadi kita berhenti seketika untuk mendengar azan, insya-Allah. Lepas ni kita sambung lagi, jangan balik, tak habis hari ni. Kita jumpa lepas ni, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung balik ya. Tak apa, ceramah ni tak panjang sangat tuan-tuan, tak panjang sangat ya. Kira-kira pukul 12 gitu kita moleklah. Baik, Allah Taala sebut dalam hadis qudusi. Allah Taala kata demi kebesaran keagungan Allah Taala tak beri rasa takut dua kali. Jadi kata kalau atas dunia ni manusia dah takut Allah Taala, akhirat aman je. Tak takut dengan Allah Ta'ala, tak takut apa pula. Sebab kita ni tuan-tuan, yang kita takut akhirat nanti ialah kerana banyak dosa. Kalau tak ada dosa, alhamdulillah. Tak banyak dosa, insya-Allah. Kita kenal nanti orang-orang berdosa, tahu. Dalam hadis Nabi dia kata, hari mahsyar nanti orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala, orang bagus ni, roh dia ni bercahaya. Bercahaya, cerah. Roh-roh orang kafir, roh orang munafik, roh orang berdosa ni hitam. Hitam. Ketika Allah Ta'ala nak hidupkan kita esok, dia panggil roh manusia tu datang pada dia. Roh orang beriman, roh tuan-tuan belaka insya-Allah, tuan-tuan dan puan ni dengan Allah Ta'ala bercahaya. Roh orang kafir, roh orang-orang yang tidak tunduk Allah Ta'ala, orang menentang Allah Subhanahu Ta'ala, hitam legam. Allah ambil sekali, kata Nabi SAW, dibubuh di dalam sangkakala tu, disumbat dalam sangkakala, bubuh sangkakala. Sebab mana sangkakala tu tak usah tanya, saya pun tak aja tengok juga ya. Lalu Allah arahkan malaikat Israfil. Israfil nama malaikat, bukan pemain bola, bukan ya. Pemain bola pun banyak, nama Jibril pun ada, Mikail pun ada ya. Dia bubuh dalam apa tu, dalam sangkakala tu, dia arah malaikat siup. Malaikat cium keluar roh orang beriman yang cerah jilah tadi, pergi dekat orang beriman, masuk dalam tubuh. Roh orang kafir, roh orang munafik, roh berdosa yang hitam legam masuk dalam tubuh dia tak bertukar. Tengok hebatnya orang ini, dia tak ada rasa apa-apa, alhamdulillah. Sebab mati itu kerehatan pada dia, tak ada apa-apalah, seronoklah kita bila dah Allah Ta'ala pilih macam tu. Lepas itu kena takut sekarang ni. Sahabat Nabi yang Nabi bina takut. Saya ambil contoh. Kalau tuan-tuan kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenal? Ini memang kenal. Satu hari Abu Bakar dengan Hanzalah
ya, dia berjumpa pada satu pagi Abu Bakar Hanzalah ni. Lalu Abu Bakar tanya pada tegur pada Hanzalah, dia kata, kaifa asbahta ya Hanzalah, apa khabar pagi ni Hanzalah? Sebab itu dalam kitab dia khabar, sunat hukumnya kita bila berjumpa dengan orang, mula-mula berjumpa kena tanya apa khabar, hak tu. Sebab itu sunnah, dan Nabi pun macam itu, dia dapat pahala sunnah pula tuan-tuan. Bila kita jumpa orang, jangan jumpa macam bro, tak main bro-bro ni. Kita kena, Assalamualaikum, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, sihat ke? Hak tu Nabi selalu suka tanya hak ini. Sebab itu dalam, kata tuan tengok dalam Syarah Riyadhus Salihin, dia sebut, kata dia, menjadi hukumnya sunat bila kita berjumpa dengan kawan kita, kita tanya gitu. Jumpa dia, tanya sihat ke, apa khabar, ni dia. Ni Nabi memang gitu ayat dia. Jumpa kawan-kawan gitu. Jadi Abu Bakar pada satu hari itu tuan-tuan berjumpa dengan Hanzalah. Kaifa asbahta ya Hanzalah, apa khabar pagi ni? Hanzalah kata, wahai Abu Bakar, aku rasa pagi ni aku munafik dah, kata dia. Abu Hanzalah jawab gitu. Peranjak Abu Bakar. Aku gitulah. Mana boleh Hanzalah munafik. Sungguh, kata Hanzalah, kan semalam wahai Abu Bakar, kita bersama-sama dengan Nabi dalam kuliah. Nabi cerita tentang neraka, tentang azab. Saya menangis, tuan menangis, sahabat semua menangis belaka bila cerita azab neraka Allah Ta'ala ni, menangis habis. Tapi bila saya balik ke rumah, saya berjumpa keluarga saya, kata dia, lupa hak Nabi berkhabar tu. Balik ke rumah, saya lupa, dan saya bergurau senda dengan keluarga saya, suka-suka saya fikir pagi ni, kata Allah, saya munafik. Depan Nabi saya menangis, konon-kononnya takutnya, khusyuknya dengan cerita Nabi. Belakang Nabi saya ketawa seronok. Tidakkah itu munafik wahai Abu Bakar? Sungguh, kata Abu Bakar. Abu Bakar pun, habis dua orang tu pun sangat-sangat takut pada Allah Ta'ala, bimbang, sungguh dan sifat munafik ni. Lalu mereka pergi berjumpa dengan seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni dia memang pegawai khas kepada Rasulullah SAW, yang dia pegang senarai orang munafik. Dia kata, Huzaifah, tolong buka senarai, nak tengok ada tak nama saya, Abu Bakar dan Hanzalah ni, salah seorang daripada kami ni, kami berdua ni munafik, termasuk golongan munafik. Kata Hanzalah, tak sabar lah kalau kita tak. Tak sabar lah kalau kita. Hanzalah taklah cakap gitu kan. Dia kata, okey, kita cek senarai ni, tak ada, kata Hanzalah. Tengok sekali lagi, takut ada juga. Tengok tak ada. Berita ni sampai pada Nabi SAW. Bila berita ni sampai pada Nabi, Nabi panggil Abu Bakar dengan Hanzalah. Nabi kata, ya Hanzalah, Abu Bakar, aku dengar gawat sungguh ni, orang nak cerita bahawa kamu berdua ni khabar munafik ni, riuh hendak kapal ni. Contohnya, ya sungguh, kata Abu Bakar, saya pun gitu, kata Hanzalah. Lalu ceritalah bagaimana yang awak rasa munafik, macam saya ceritakan tadi. Nabi kata, kalau gitu tak apa. Nabi kata, kita ni boleh berhibur, bergembira, sa'atan fasa'atan. Bergembira sa'atan fasa'atan, maknanya sikit-sikit, jarang-jarang. Jangan suka semua. Macam kita nak menonton TV, contohnya, siapa tak mari dengan ceramah, bukan apa sangat nak tengok berita banjir je, berapa orang yang tak pindah lagi, siapa tak mari kuliah. Jangan gitu. Minatnya rancangan hak kita minat, tak mari semayang, nyanda atas kursi dengan kita, dengan kursi dua-dua malah belaka, namanya kursi malah. Contohnya, beli pun kursi malah, kita pun jadi pemalah duduk atas kursi malah, tak mari semayang, tak mari masjid. Tak boleh begitu. Marilah masjid dulu, dengar kuliah, bukan lama sangat pun, nak bercakap sejam kuat-kuat, penceramah pun bukan daya nak cakap panjang-panjang. Saya kabur nak cakap pukul 12 tu, saya tipu belaka tu saja gurang tuan-tuan, nak suruh tuan-tuan kanyak. Ada kau takut lari balik dah tu. Tak boleh tunggu tu, balik dah setengah tu, baru acah gitu je. Contohnya, tak sanggup. Sa'atan, sikit-sikit apa. Ini saya nak cerita, ni sahabat. Tuan tengok, hebat dah orang macam ni, yang Nabi transformkan dia jadi manusia macam ni. Macam Umar tadi, orang bekeng, habis bekeng. Ya Allah, boleh Nabi buat macam itu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini kehebatan. Sebab itu Nabi kata, ya, Allah Ta'ala ni dia tak buat dua rasa takut. Begitu juga kata Allah kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ini, bagaimana? Waman aminani fid dunya
siapa-siapa atas muka bumi ni berasa aman daripada azab aku. Berasa aman sangat. Cakap kapung kata santai gila. Tu cakap kapung kata, wah relax bro, abang relax bro, gitu. Apa kerja? Tak ada kerja bro, jauh-jauh main bro. Tu aman sangat ni. Jangan aman sangat. Siapa-siapa berasa aman daripada azab aku, dia terlepas pada azab aku atas dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku beri pada dia rasa takut, setakut-takut pada mahsyar nanti. Sebab itu atas dunia jangan aman sangat. Kita kena fikir semua, duk saja. Umur tua dah ni, 2015 dah. Macam mana ni? Allahu Akbar. Amal kau berasa bimbang, tengok kubur bimbang, takut Allah Ta'ala, bimbang azab Allah Ta'ala. Kelak Allah beri aman pada hari mahsyar nanti. Ini tips yang pertama, tuan-tuan. Bagaimana Nabi membina sahabat-sahabat jadi berani, sahabat-sahabat jadi hebat dengan rasa takut Allah Ta'ala, berasa besar agung Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keduanya, senang je, kena ada dalam diri kita ni. Nabi ajar tuan-tuan muslimin muslimat, rasa bergantung harap hanya pada Allah. Ni je, senang saja. Senang. Jangan bergantung harap pada orang lain. Kita kena besar pengharapan pada Allah Ta'ala walaupun orang boleh tolong. Pernah berlaku pada Nabi Ibrahim pada satu ketika dulu. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api oleh Raja Namrud laknatullahi alaih. Di lastiknya brum jatuh dalam api. Api besar tuan-tuan, berbulan-bulan nyala api tu, brum jatuh dalam api. Bila tuan-tuan Nabi Ibrahim jatuh dalam api, Jibril pun sapa. Bila Jibril sampai, Jibril kata, wahai Ibrahim, mari aku tolong. Ibrahim kata, tak payah. Aku tak berharap padamu Jibril, aku hanya berharap pada Allah. Jibril kata, wallahu khair hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga, dia maha pemurah, maha penyayang. Ni Nabi Ibrahim punya hebatnya. Nak cerita ar-raja' dia, berharapnya pada Allah Ta'ala. Siapa setara tu. Tuan-tuan, kalau rumah terbakar jangan gitu pula, bomba mari. Tak payah bomba, tak payah. Tuan nampak? Saya berharap pada Allah semata-mata. Jangan gitu tuan-tuan. Sebab kita ni tidak maksum. Tu ganah sungguh kita ke setara tu. Tak boleh. Sebab Nabi ni Allah jaga. Nabi ni tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala selagi mana belum selesai kerja dia. Nabi Muhammad tidak dimati, tidak diwafatkan Allah sebelum selesai kerja dia. Ni memang Allah buat gitu. Kita jangan tebang, rumah terbakar, bomba mari akak. Tak apa cik, tak apa. Tuhan tolong saya, Tuhan. Tak apa. Jangan gitu. Padan-padan lah. Lalu tuan-tuan, dalam tafsir sebut, bila Ibrahim bersifat bergantung harap dengan Allah Ta'ala tu, Allah berfirman, nar ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, api, jadi sejuk. Mau jadi sejuk. Selamat ke Ibrahim ni. Api yang panas membara, sifat api panas, bertukar 360 darjah menjadi sejuk. Hebat tak? Ni sifat makhluk Allah Ta'ala yang lain berbanding manusia. Kalau ada arahan Allah Ta'ala, dia sanggup berubah. Bukan 180 darjah, 380 darjah. Kita bukan tuan-tuan di Terengganu lah, saya cerita orang Pahang, tak sanggup buat kerja gitu. Dengan arahan Allah Ta'ala tak sanggup. Kerja Allah Ta'ala kita tak sanggup. Ni hebatnya api tu, dia panas. Kita kadang-kadang kita hak jenis marah, panas baran, atau bahasa Terengganu musang, lebih kurang gitu tu. Bukan musang, dia sabdu di awal. Pelik ni kalau bahasa Arab ni. Contohnya, awak dengan saya jangan main, saya ni panas baran tau. Saya ni panas baran, jangan main. Beritahu juga. Kita patutnya kita tuan-tuan, dengan hal-hal agama, siapa kita sanggup bertukar 360 darjah. Ni hebat, macam api boleh sejuk. Tu Nabi ajar tuan-tuan pada para sahabat,
Sifat ar-raja ni kena ada, bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam melaksanakan kerja-kerja agama, ya, sahabat-sahabat yang mengikut Nabi SAW, ya, mereka ni dengan Nabi SAW tak ada rasa susah hati. Susah macam mana pun, apa benda macam mana menimpa pun, ya, maka sahabat tidak ada rasa susah hati. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah tolong. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Bila datang pertolongan Allah Ta'ala, pertolongan Ta'ala terdekat saja. Bila masa Allah boleh tolong kita, dengan syarat kita kenalah juga tuan-tuan dengan Allah Ta'ala, jangan jauh pada kita. Kita tak harap tu. Ni kita kadang-kadang Allah tak harap. Kita panggil orang, contohnya semayang hajat, panggil, jemputlah ke rumah semayang hajat ke. Apa? Ni budak ni kata nak temu duga ni, nak temu duga ni. Apa ni nak temu duga kerja, mari semayang. Marilah Tok Imam. Mari belakang. Orang semayanglah hajat. Hak tukang hajat semayang hajat tak semayang pun, duduk dapur belakang. Riuh dia luar isap rokok. Orang sudah semayang hajat, akak suruh makan, tu dia. Panggil tahlil gitu juga, doa selamat. Dia tak doa pun, tahu mana tuan rumah tak tahu. Mana tuan rumah? Dapur tu kata dia. Dia tak berharap dengan Allah Ta'ala, nak suruh orang tolong, minta harap dengan Allah Ta'ala. Pelik sungguh ni. Kan pelik tuan-tuan. Kalau kita nak suatu perkara, kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Sebab itu kamu, kata Allah Ta'ala, jangan cenderung kepada orang-orang zalim. Jangan minta tolong, jangan cenderung orang-orang zalim, orang-orang yang suka buat maksiat, orang-orang yang mengatur benda maksiat. Jangan kita cenderung. Kenapa? Sebab kita tak sokong, kita tak nak dengan orang-orang zalim yang selalu melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, kerana kita takut pada Allah Subhanahu Ta'ala. Wala tarkan, cenderung ni tuan-tuan, maknanya tuan-tuan disebut oleh para ulama dalam tafsir. Wala tarkanu ni, kalau kita ambil pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu daripada Ali bin Abi Talha, cenderung ni kata dia, kalau benda-benda orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang ajak kita buat maksiat dan perkara-perkara tak molek, lebih kurang kita mendatangkan dosa, zalim Islam berdosa, kata dia, kata dalam tafsir Ibn Abbas, dia kata kamu jangan bermanis mulut. Wala tarkanu ni maknanya jangan manis mulut kepada benda-benda mungkar, benda maksiat, ataupun orang-orang zalim, orang-orang yang ahli maksiat. Jangan, melainkan nak berdakwah pada dia lah. Kalau dia ajak kita, kita manis mulut pun tidak. Kenapa? Kalau kita bermanis mulut, fatamassakumun nar, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Sebab itu Nabi SAW sifat dia, orang kafir datanglah offer macam mana sekalipun, orang kafir offer, hey Muhammad, kalau kamu Muhammad nak kepada wanita-wanita cantik, kami cari wanita-wanita cantik cun gila gitu lebih kurang, kan, beri pada kamu, cukup kamu tak sabar dakwah. Ni kata kafir. Tak, ini tak pakar punya ni. Kalau kamu nak harta, kami longok harta, kami bui kamu. Kalau kamu nak memerintah, kami sanggup turun tahta, kamu merintahlah, dengan syarat kamu yang sampai ke agama ni. Ni sifat orang Islam yang diajar oleh Nabi. Nak berjaya kena macam ini, nak berjaya dalam agama. Sebab kita agama ni tuan-tuan, benda penting, cakap tu terang, dia bukan benda-benda tempelan, dia bukan suplemen. Kalau kita makan ubat, suplemen, ni suplemen je kata dia. Bukan, agama ini bukan suplemen, dia bukan tempelan. Agama ni lah dia merupakan yang induk dalam hidup kita. Sebab itu kita tuan-tuan kena jaga. Ni kata Ali bin Abi Talha, dia kata, Ibn Abbas kata, jangan senyum. Begitu juga kata ulama Abul Aliyah, dia kata makna wala tarkanu ni, kamu jangan reda, kamu jangan suka pada perbuatan-perbuatan zalim ni, jangan suka pada benda-benda maksiat ni. Jangan kita kadang benda maksiat suka, habis tekek tak cukup tekek, gegar lagi tempat jual tekek, marah saya 2 malam ni tidur sini ni nak tekek ni, 2 malam ni awak senang-senang je tekek habis. Kemai ganas. Janganlah, ni Nabi tak ajar, Nabi tak ajar.
Jangan cenderung pada maksiat. Cenderunglah pada agama. Ya, cenderung pada agama. Itulah tuan-tuan, kalau kita cenderung pada agama, insya-Allah selamat hidup kita. Sebab kita tahu Allah suka sangat. Kita nak cari suka Allah Taala. Yang ketiga, kata Ibnu Jarir, wala tarkanu ni maknanya ialah jangan kamu tertarik hati. Jangan ada minat kepada benda mungkar, orang-orang buat mungkar, orang-orang zalim. Jangan. Kenapa? Dia menyebabkan kita disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Katsir, kamu jangan minta tolong dengan benda-benda yang begini. Baik itu kita tuan-tuan, daripada kita jumpa orang-orang zalim, orang-orang suka pada dosa, kadang-kadang kita minta dengan dia ambil pun dengan cara berdosa juga. Ya, hak berdosa bui kita pula. Ni kata Ibnu Katsir, tak payahlah, sebab kita ni jenis ar-raja, berharap pada Allah lillahi ta'ala. Gitulah dalam kehidupan ini. Bila orang-orang yang berharap pada Ta'ala, tuan-tuan, dia tak ada rasa apa-apa. Macam kita, contoh tuan-tuan, ya, yang kehilangan rumah, kenderaan, kereta. Allah, kalau kita tengok kan tuan-tuan, tuan pergilah, Allahu Akbar, rumah tak tahu mana, tinggal tangga, duk cokoh atas tangga gini. Duk atas tangga, rumah tak ada, tinggal tangga. Orang panggil rumah tangga, rumah hilang, tinggal tangga saja. Cuba bayangkan. Mana pakcik? Tak ada arah duk mana, tak tahu ni, kata dia. Duk mana tak tahu ni. Rumah tak ada dah. Allahu Akbar. Nampak wajah mereka tidak kusut masai sangat, relax aja. Kenapa? Ada tu Tuhan gati tu. Memang Tuhan gati. Sebab tu Nabi khabar, kalau musibah menimpa kita, nak suruh Tuhan gati senang aja. Pertama khabar, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Syukur pada Allah Ta'ala, kami datang pada Allah dan kembali pada Allah. Ya Allah, beri pahala. Ya Allah, entah musibah menimpa kami, gantikanlah yang lebih baik pada itu. Line clear. Kalau tuan-tuan mati isteri, baca doa itu, esok mari selalu. Hak mati bini 50 tahun, mari 25 tahun. Jangan main-main. 25 tahun. Ya sungguh ni. Allah ganti. Lepas itu Nabi kata hadis lain, kalau kamu tak ingat, contoh dulu kita jahiliah sikitlah, contoh macam saya. Tuan-tuan dah, zaman-zaman dulu kan kita kena musibah, jatuh motor ke, aksiden kereta ke, rumah terbakar ke, lupa nak khabar. Alhamdulillah, sebab malam ni baru dengar ayat tu. Kata sekarang ini Allah ganti balik pahala kamu itu. Allah ganti balik, kata Nabi. Hebat. Makna nak khabar kebergantungan kepada Allah itu. Kebergantungan pada Allah. Berjayalah manusia. Tak usah bimbang, tak usah takut. Apa-apa cerita sekalipun, pasti Allah Ta'ala akan beri ganti. Tak ada benda. Tengok sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi, kata tuan, baru-baru ni orang nak cerita masa hijrah baru ni. Tak. Harta yang sangat banyak di Mekah, tuan-tuan. Dia tinggal semua harta dia, pergi ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Allah ganti sekejap je. Ni kita kena bergantung Ta'ala. Bila manusia bergantung Ta'ala, berjaya, tuan-tuan. Tidak takut pada makhluk, takut hanya pada Allah. Hanya Allah saja. Ni atas kebergantungan Ta'ala. Sayyidina Ali contoh, beliau tanya, "Hei Ali, apa mu Sayyidina Ali? Tiap-tiap hari kerja perang saja. Berperang. Ali kata, aku suka perang. Kamu tak takut? Takut apa, kata Ali? Mati Allah tentukan di mana-mana. Aku pun tak tahu. Apa aku nak susah? Allah dah tentukan. Aku perang. Kalau bukan mati aku, contohnya di medan perang ini, aku tidak akan mati. Tak akan mati. Nak apa lagi kalau orang tentukan? Macam Sayyidina Ali berperang di medan perang, rupa dia kena tikam, kan? Di rumah dia je. Ni tengok ni, tuan-tuan. Sebab itu kebergantungan dengan Allah Ta'ala ni perlu. Baru Islam itu jadi hebat. Sebab itu Nabi membangunkan umat, nak membangunkan Islam pada itu dengan meletakkan harapnya pada Allah Subhanahu Ta'ala dengan hal-hal yang mungkar, kirim salam. Kita tidak akan tunduk. Sebab apa? Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Tidak ada bagi kamu itu selain daripada Allah Ta'ala penolong. Tak ada siapa. Summalatun sorun. Bila kamu melakukan kezaliman, kamu tunduk kepada kezaliman, kamu suka benda-benda berdosa, bila musibah menimpa kamu, baru kamu nak ingat pada Allah Ta'ala. Summalatun sorun. Lepas tu Allah tak tolong dah.
Kita dengan Allah Ta'ala lupa Allah Ta'ala. Masjid tak mari, semayang tak mari, kuliah tak mari, tak ada benda yang kita mari. Hak agama ni kita tepikan terus. Tiba-tiba musibah datang, panggillah, marilah tuan semayang hajat, minta tolong hujan berhenti, minta tolong selamat. Summalatun sarun. Masa kita senang kita tak ingatkan Allah, masa kita senang kita lupakan Allah, masa kita senang kita tepikan Allah, terlebihkan makhluk Allah Ta'ala. Ketika kita susah, kita nak mengadu Allah Ta'ala, tak ada harapan, Allah tak tolong. Ar-raja' ni penting. Jadi umat jadi hebat. Sebab itu para sahabat tak rasa takut, tak rasa bimbang dengan kemiskinan, tak rasa bimbang nak susah apa, sebab semua itu siap oleh Allah Ta'ala. Contoh, ambil selagi contoh, saya berhenti pukul 9 sehati. Payah nak berhenti tuan-tuan. Kita macam kapal terbang ni, musim hujan nak turun payah tu, jatuh tu. Mana arah nak turun tak tahu ni. Jadi tuan-tuan, pernah satu ketika dalam peperangan Khandaq, tuan tahulah peperangan Khandaq kan, orang Islam menggali parit keliling Madinah. Dia menggali parit di keliling Madinah ni tuan-tuan. Nabi SAW pada ketika itu tidak makan. Tak makan secara formal lah maknanya. Tak adalah roti, tidak adalah daging gitu kan, membawa tamar begitu. Gawat duk gali parit ni. Sahabat semua duk pakat gali parit. Satu hari seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Jabir tuan-tuan, dia tengok Nabi, kesian sangat dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak balik tu kejap boleh Rasulullah? Nak balik kejap, minta kebenaran Nabi. Nabi kata baliklah. Dia pun balik, berjumpa dengan isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, ada tak makanan sikit? Kenapa, kata bini dia? Inilah, kata dia, saya tengok Nabi SAW, kata dia duk gali parit, Allah, 2-3 hari dah ni tak makan. Kata isteri, tak ada abang, tak ada langsung. Cuba kita tengok dapur tu, dia kata. Bini dia bawa keluar, bawalah gandum secekok gitu. Ni abang tinggal, ni je stok makanan kita tinggal sebanyak ni dah. Allah, kata Jabir, guana ni nak ajak Nabi makan. Lagi apa ada? Tanya bini dia. Bini dia kata ada selagi. Apa dia? Anak kambing belakang. Saya ingat nak buat ibu tu pera tu dia. Nabi kata Jabir, tak payah ibu-ibu lah, mari sini aku nak sembelih. Dia pun bawa, Jabir pun sembelih. Kata Jabir, kamu masaklah gandum ini bersama dengan daging kambing ni. Aku lagi panggil Nabi SAW dalam parit tu, nak ajak Nabi makan. Sian ni tengok Nabi ni, Allahu Akbar, Rasulullah ni. Orang jenis sayang ke Nabi tuan-tuan. Dia sayang ke Nabi. Dia lapar tak apa, jangan Nabi lapar ni, sifat ni sayang ke Nabi. Dia pun pergi ke ya Rasulullah, mintalah Rasulullah datang ke rumah saya, kita ada sedikit rezeki Allah SWT. Okeylah, kata Nabi, ya Jabir, baliklah dulu, beritahu isteri kamu jangan angkat makanan tu lagi sehingga saya sapa. Yalah Rasulullah. Dia pun zup balik. Bila dia balik, dia khabar ke isteri gitulah. Isteri para sahabat ni tak macam isteri kita, dia lain sikit kan. Nabi pun bila dah Jabir balik, Nabi beritahu yang dalam parit tu, wahai sahabat-sahabat semua, jemputlah ke rumah Jabir. Jabir khabar tadi ada rezeki. Sahabat 2-3 hari juga tak makan ni, sama dengan Nabi SAW. Cuba bayangkan tuan-tuan, contoh tuan-tuan 2-3 hari ni duduk di pusat mulai banjir, tiba-tiba khabar ni kita ada keduri jemput. Sudah molek sungguh kan. Rezeki sungguh. Sahabat pun Nabi temari pergi selalulah, pakat pergi dengan Nabi ke rumah Jabir. Sampai di rumah Jabir, Jabir dengan isteri tengok, subhanallah, ramai pula mari. Kita ajak Nabi je, mari belaka. Macam kita ni, contoh malam ni, tuan-tuan nak buat puluk lah sikit, Tok Imam ajaklah 2-3 orang jatuh kuasa masjid apa, ni nak buat puluk sikit, kata dia ni buat puluk, budak baru segar demam. Contohnya buat puluk. Rumah khabar, so khabar, mari kita rumah masuk banyak tu puluk. Kita pun ambil mic, tuan-tuan dan puan sekalian, jemput ke rumah saya pada malam ini, ada jamuan puluk. Tengok bini kita naik tangga, jatuh puluk kita bawah tangga. Bahasa telinga tak dengar, kata dia. Orang khabar panggil Tok Iman, Tok Bila, 2-3 orang terkuasa, mu panggil semua buat apa? Contohnya memang boleh penyakit kita. Kalau bini kita, bini Jabir tak gitu, dia relax ya. Tengok lah,
Nabi kata Jabir, mana makan? Tu kata Jabir. Nabi pun tengok. Nabi tak kanyak. Nabi kata, banyak ni je. Tak khabar gitu. Nabi dia tahu dah. Allah ni, Allah nak tu. Dalam keadaan gawat ni tuan-tuan, Allah beri pertolongan, mukjizat Nabi. Allah nak kuatkan iman para sahabat ni. Nabi pun ambil ulu tangan dia, baca doa. Bukan celup dan puyuk tu dah. Jangan tuan-tuan buat pula ni. Nampak orang mak duri, beruk dah celup apa. Gatung tangan ni. Nabi kata, wahai sahabat, mari sini. Mari sini, ambillah makanan ni. Nabi pun bubuh. Dikatakan lebih 3,000 orang sahabat yang datang ke rumah Jabir. Cukup makan, cukup kenyang, sedawa molek. Nabi tak makan lagi. Lalu Nabi kata, wahai Jabir, mari sini. Mari ambil keberkatan Allah Ta'ala. Jabir kata, demi Allah, bila aku jengoklah peruyuk ni, gandum segenggam gini, anak kambing tadi tak luak, boleh dah makan 3,000 lebih orang tu. Nabi makan separuh daripada sahabat makan. Tuan tengok, hebat tak? Ini anda tidak dilanda misteri tau. Ini bukan cerita-cerita misteri, ini kisah benar, kehebatan. Kenapa? Sebab itu ar-raja dengan Allah Ta'ala ni penting sangat. Kita dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita kena berasa qanaah, rasa cukup, rasa bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Ini menjadikan umat kita berjaya. Nabi nak bina begini ya. Sebab itu kehidupan, ya, kehidupan zaman Nabi SAW, walaupun pada ketika itu ekonomi tidak berapa bagus, tapi orang sangat baik, orang sangat boleh hidup dengan bagus dan sebagainya. Ni tengok, ini yang kedua. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, ya, dalam mentransformasikan ummah ini, antara intisari pengajaran Nabi SAW, ya, apa dia? Al-hub, datangkan rasa cinta, rasa sayang. Inilah penawar segala-galanya. Kita cinta sayang dengan Rasulullah, semua hak Nabi buat kita angkat tangan begini. Percayalah, ni majlis ilmu ni, para sahabat duduk punya lama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Nabi mengajar dalam masjid, start pada subuh, habis subuh sampai ke zuhur, berhenti sampai zuhur sampai asar sampai maghrib sampai masuk isyak. Seorang pun sahabat tidak lari daripada majlis itu, walaupun perut bercerok-cerok lapar ni. Kenapa? Hub, sayangnya pada Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, mana sahabat yang jenis ingatan dia kuat, Nabi khabar je, sebut aja, mereka terus menghafal, ingat. Antara sahabat-sahabat jenis contoh-contoh Zaid bin Thabit contohnya. Ini hok kelas, ini otak kelas. Termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kumpulan orang kelas 1, kelas 1, kelas 1 yang Nabi sebut ingat, Nabi sebut ingat. Ada di antara mereka yang menulis, kata Abu Hurairah, ya, ni tak lari. Kenapa? Cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya dengan ilmu, cintanya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar tuan-tuan. Kita ni kerana tak cinta, ya, masjid ni memang ramailah masjid lain. Adalah tuan-tuan 30 orang, itu pun tiang 25, orang 5. Tiang 30 satu lebih kurang, orang 5. Tu pun nyuruh balik tiang pula tu. Gini je tu imam aja, gitu je. Balik tiang. Orang perempuan ada balik tabir, ada 3 orang. Tak keluar pada tabir. Oh, lebar. Saya pelik kadang mikir. Orang perempuan masa mengajar tak nak tunjuk muka. Dekat pasar Malang bukan tak tunjuk muka, tepuh lelaki ni. Hoi, pelik. Zaman Nabi macam ni ya. Dia tak tutup pun, tak tutup. Kerana apa? Kerana nak tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ni wajah saya tak tengok tak apa kan, tak penting sangat. Tengok hub ni hebatnya, sayang cinta dengan Nabi. Bila sayang ni banyaklah benda. Cintakan Allah, sayangkan Rasul, sayangkan agama, sayangkan usia yang tinggal sikit ini. Sebab itu mereka, Allahu akbar, sayang, takut tak cukup pahala, takut tak cukup. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu contohnya, satu hari ketika dia di khalifah, dia sibuklah, ya. Kali itu todan dia nak semayang asar berjemaah, todan. Lalu Umar jual tanah dia, ambil duit jual tanah, disedekahkan pada fakir miskin. Kenapa? Kata Umar, kerana aku nak bayar balik pahala aku kerana tertinggal semayang jemaah asar.
Tengok, kita sayang nak tinggal. Orang sembahyang jemaah Kedah tak tutup. Kenapa tak tutup? Ni masa orang ramai ni kata dia. Ni masa maghrib tak tak mari sembahyang. Masa maghrib ni ramai orang beli. Aje nak motor, bawang, gula, hok beli gas habis masa maghrib waktu molek sangat gas. Semua laku sungguh. Tak mari sembahyang tokek Kedah. Dan macam mana? Kalau tak ada hub, tak ada sayang, tak ada cinta. Baik itu tuan-tuan, dengan agama ni kena rasa cinta tuan-tuan. Kena rasa sayang. Dengan Nabi kena rasa sayang. Dengan Allah rasa sayang. Sama-sama Islam kena rasa sayang. Bila sayang itu datang kepada kita tuan-tuan, insya-Allah dia boleh mengubah. Cinta ni sebenarnya boleh mengubah. Nak ceramah bab cinta ni kena hari lain lah. Tak ada masa ni. Musim-musim banjir ni takut rumah hanyut semula. Begitu. Tuan-tuan sekalian, ya. Itulah 3 perkara yang sempat saya cerita pada malam ni. Insya-Allah, ya, barangkali hari lain kita cubalah sedaya upaya ada rezeki kita bertemu pula. Bagaimana nak tengok bagaimana cara Nabi membina masjid. Banyak lagi tip-tip lain yang nak dikeluarkan, tapi insya-Allah sekadar malam ini itu saja yang termampu oleh saya insya-Allah. Saya sekarang ni saja tuan-tuan. Pada malam ni ada rezeki kita bertemu lagi. Yang salah tu salah saya tuan-tuan, yang silap saya, ya. Yang terkasar saya yang terkasar. Agama tidak ada kesilapan. Allah tak pernah melakukan kesilapan. Penyampai macam saya memang selalu lakukan kesilapan. Jadi anda yang terkasar bahasa, tersilap saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan, kepada tuan-tuan, ya. Moga-moga Allah Taala beri taufik hidayah pada kita. Hingga bertemu lagi insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.